الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. Yang saya muliakan Al-Fadhil Imam bertugas serta AJK dan muslimin muslimat hafizullah rahimakumullah. Bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala bimannihi wa qudratihi wa huwa samad, dengan senya, dengan keesaan Allah lah, maka apabila laungan disebut hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, serta diikuti dengan hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan, marilah menuju kejayaan, maka manusia yang mendapat inayah itu serta taufik dan hidayah itu datang ke rumah Allah, di mana sama ada berdekatan ataupun berjauhan daripada tempat kediaman. Seperti mana juga apabila jutaan ribuan manusia yang telah ditentukan oleh Allah, maka siapa yang Allah Ta'ala pilih untuk menjadi Rasul dan Anbiya, ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bagaimana menunjukkan sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan, tanda-tanda ataupun nur Muhammad itu telah terpampang di arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini telah dibuktikan apabila para anbiya yang diberi peluang untuk melihat tentang kehebatannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, sehingga bertanya. Salah satunya iaitulah Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Maka bila dilihatnya kalimatun thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fas'alu, maka dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa? Maka Allah mengatakan, inilah kekasihku, merupakan penutup ataupun Nabi yang terakhir yang akan membawa suatu kejayaan, dan setelah itu sebelum berlakunya kiamat. Maka kitab yang kita pelajari ini telah diambil gambarnya oleh Tuan Haji ni tadi, dan insya-Allah dia akan masukkan dalam WhatsApp. Sebenarnya kitab ini merupakan kitab teks yang bahasa Arab, tapi tim Kor Agama Angkatan Tentera diketuai oleh Muhammad Ramzi Omar. Abang dia Saleh Omar. Dua-dua askar lah. Yang abang dia Pesara Kapten, yang adik dia masih meneruskan perjuangan, Major Muhammad Ramzi Omar. Jadi daripada peluang itu, tim menterjemahkan, akhirnya Yayasan Dakwah Islamiyah pada ketika itu mengambil dan memberi inisiatif kepada penterjemahan dan grup. Jadi kitab ini, kalau tuan-tuan nak yang asli punya, tuan-tuan kena pergi Yayasan Dakwah Islamiyah lah, Yadim kita panggil. Cetakan yang pertama berlaku pada tahun 2004. Cetakan yang terakhir yang masa saya berkesempatan 2011. Jadi kitab ini ada merupakan makhtutat ataupun dipanggil penulisan ataupun nukilan daripada Dr. Syekh Safiur Rahman Al-Makfuri. Dinamakan kitab ini dengan Ar-Rakhikum Makhtum
sirah Nabi Muhammad ataupun fi sirah Nabawi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah. Al-Raqiqum Mahtum yabhasu fi sirah Nabawi ala sahibiha wa afdalus salatu wassalam. Dia menceritakan tentang sirah Nabi ke atas keluarganya dan keturunannya serta sahabatnya, dan merupakan sebaik-baik manusia yang ada di atas muka bumi. Jadi kitab ini diterjemahkan dalam bentuk bahasa Melayu. Namun bila ramai dah tanya tu, ambo pergilah dekat Japar Awas. Ada Japar Awas, tak silap ambo 48 ya ke 43 ataupun kurang pada tu, 38 gitulah. Dia teks dia, kitab dia tu warna kuning, tapi versi dia itu penyusunannya bezalah. Contohnya kalau ambo muka surat 1, tuan-tuan mungkin muka surat 5, begitu, sebab dia ringkas. Ambo ni detail lah. Jadi kalau tuan-tuan berminat, tuan-tuan boleh cari di Japar Awas. Dia warna coklat gitu, tebal lebih kurang lah, tapi muka suratnya tak sama dengan kami punya lah. Gitu lah. Okay, habis kisah tu. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ingin menunjukkan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu hamba milih kitab ini, dan kebetulan dibenarkan untuk membawa, menghayati, mentadabbur tentang sirah Nabawi ini, yang mana penulisnya juga sama hebatnya, maksudnya daripada keturunan sahabat Nabi, susu galurnya, dan boleh dikatakan penulisannya, makhtutatnya itu ataupun sejarah-sejarah yang dinukilkan di sini hampir-hampir tepat. Dan setelah beliau mengenengahkan, beliau ketengahkan kitab ini di peringkat dunia, kitab ini memenangi pencatatan kitab sirah Nabi yang paling tepat dan the best seller. Beliau dapat nombor 1 jadi best seller. Begitulah, alhamdulillah. Dan kami diberi peluang, ada 2 projek yang kami ambil. Satu tentang ni, insya-Allah kalau panjang umur murah rezeki, habis kitab ni kita cerita pula tentang satu tesis yang dibuat oleh mufti dalam askar Jordan, yang menceritakan bagaimana strategi peperangan Rasulullah bermula daripada itu sampai akhir. Nanti kita akan sambunglah tu. Itu satu kitab juga, tapi daripada tesis. Ni kita perhabis ni dulu, tak tahulah bila. Kalau dah, insya-Allah dah, agak-agak berdah. Jadi kita hari ini menceritakan bagaimana apabila Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi mandat, maksudnya tugas pada Jibril, maka Jibril pertama kali apabila datang ke Gua Hira, di mana Nabi Muhammad SAW mencari suatu kebenaran. Lihat ke atas adanya siang, lepas tu tukarnya menjadi gelap gulita, dinamakannya malam. Setelah itu adanya langit, tampaknya tiang. Di waktu gelap gelita diterangi dengan beribu-ribu bintang. Maka timbullah perasaan Nabi bertanya, Man khalaq hadzal basar? Apakah yang mencipta bumi ini, mencipta langit, matahari? Jadi bila bertanya, mencari sampai waktunya, maka Allah Ta'ala menghantar Jibril, mewakilkan kepada Jibril supaya menyampaikan dan sekaligus mengajarkan kepada Nabi melalui firman-firman Allah Ta'ala. Baik. Ketika berlakunya situasi itu, boleh tak Allah Ta'ala, soalan dia, boleh tak Allah Ta'ala beri terus Nabi Muhammad SAW seperti kitab Taurat, Zabur dan Injil? Kenapa kena mari potongan-potongan ayat, lepas tu pula potongan tu tak bersusun?
Dan sampai ke zaman sahabat baru disusun secara jumlatan wahidah sehingga menjadi Quran yang sempurna. Soalan dia gitu. Sebab apa? Sebab apa Allah Ta'ala buat mari Iqra' dulu? Kenapa tak mari surah Baqarah seperti mana Al-Quran kita baca? Buat apa tak mari suratul Fatihah seperti mana kita baca mula-mula? Maka apabila dibahaskan, lalu diberikan kerana ketika diturunkan itu untuk mengutuhkan kepada Nabi dan mengajarkan kepada Nabi berbagai bentuk ataupun berbagai ilmu untuk Nabi buat persediaan. Salah satunya, sebelum Nabi menerima fitnah paling besar apabila Aisyah difitnah, maka suruh turun surah itu untuk menguatkan hati Nabi. Sehingga kan Nabi apabila bertemu dengan Aisyah, Nabi masuk, Nabi tidak skala, maknanya tidak bermesra. Sehingga kan Aisyah mengadu kepada Abu Bakar, "Ma bika ya Abi, kenapa?" Itu nak ceritanya. Dan ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengambil, selepas dia dah yatim lahir, lepas tu pergi ziarah pula ayah dia, on the way balik tu mak dia pula meninggal. Lepas tu duduk dengan Tok, lepas tu Tok pula meninggal. Buat apa Allah tak letak bagi macam mana orang lain? Jadi ini kita mari kaji ni, kita mari tengok pasal apa, supaya sok-sok bilalah kalau umur kita panjang, mari fitnatul Dajjal, maka kita tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh. Ataupun tuan-tuan mari kuliah ni, duduklah mana-mana kuliah sekalipun, untuk apa? Disebut untuk kuatkan tuan-tuan punya akidah, untuk kuatkan tuan-tuan punya pegangan. Marilah setara mana pun tak segoyah, kerana agama tu telah memberitahu penjelasan begini dan begini. Bukan mari kita saja balik, tak mari semaya. Dia mesti setiap dalam kehidupan ni ada perubahan. Kalau kita 30 tahun dulu, kita sibuk tak tahu mana maghrib, tak tahu mana maghrib, tapi tak tahu mana. Lalu ni 40, lepas tu 40, 50, pencen 60 pun duk belorak pula lagi. Cucu-cucu lah, anak-anak lah. Tapi kita letak di mana kedudukan kita? Kita nak berapa sebenarnya? Kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala bertanyakan permulaan, sudah semestinya Allah Taala akan tengok Fir'aun, sudah semestinya Allah Taala akan tengok Namrud, nak raja Namrud, supaya Allah Taala akan tengok apa tu kita panggil orang-orang kaya yang Allah Taala bui. Tapi Allah Taala melihat pengakhiran kita. Itu yang paling kita takut sekali. Kita sedia ke tidak sedia? Nak ceritanya baru ni 3 hari lepas rasa. Tapi bila aku kira-kira tu 40 hari lah. Lepas dah nak pergi Kuala Lumpur teman sahabat hamba Ustaz Sabri, Tok Imam Tua Masjid Muhammadi. Dulu dia Masjid tu bagi dia nak pergi ke Kuala Lumpur, ada urusan, hamba pun celah. Lepas tu ajak seorang Tok Guru ni, dia duduk sabar. Setelah dia dah janji molek, dia kata, "Alih Ustaz, isteri hamba penat, tak sihat, duduk hospital." Daripada mula hamba kira sampailah hari Sabtu baru ni, hari Jumaat, meninggal zaujah dia, meninggal isteri dia. Maknanya tak ada sakit, tak ada apa, masuk hospital, keluar hospital, masuk hospital, keluar hospital. Lepas tu koma. Bukan koma lah, hypo. Masuk pula, lepas pada tu tak ada. Maknanya nak cerita pada tuan-tuan, kita tak tahu nasib kita ni. Hamba hok kecek ni betul lah. Tuan-tuan yang menunggu pun sama je lah, tak kira mana so, mana dulu. Itulah kita nak tahu tu. Kalau kita tahu mudah. Tapi orang yang Allah Ta'ala sayang, Allah Ta'ala akan bagi tanda-tanda tu. Okey, ni kita tidak cerita tentang politik ni, kita nak cerita paling nyata dan jelas saat kita duduk selama pemerintahannya 22 tahun. Kalau nak cerita buat politik, hamba askar, bagaimana boleh adik kanan adik kiri, kita jaga rakyat ni. Tapi hamba nak ceritanya supaya tuan-tuan main mikir balik. 22 tahun dia cuba untuk membangun bagi orang faham, daripada dulu ada mak yung, ada gotu, ada goni, siapa boleh terima. Lepas tu pula
Di saat-saat itu dia kata mudah ya, siapa yang tetap kepada perjuangan Islam walaupun ketiadaanku, teruskan. Maknanya kalau dia tak teruskan ataupun dia berpaling tak ada, berarti dia bersamaku perjuangan Islam ini kerana ku. Begitulah ketika Rasulullah SAW membaca khutbah wada, khutbah yang terakhir. Berapa dalam banyak-banyak sahabat Nabi ketika mendengar tu, Abu Bakar seorang yang menangis, orang lain tak menangis. Ginilah nak ceritanya. Kita pergi kuliah, kita pergi gapo ni, satu hari ke satu hari tu ada tingkatan yang berlaku. Jadi lagi setara mana kita berjuang, kita bermujahadah, kita teheh, kita berjuang dengan agama ni, setara itulah Allah akan bagi kefahaman Islam pada kita. Jadi ketika Nabi kata al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa radi, Abu Bakar menangis. Lagi tak ada sabar, menangis. Fabukaan syadidan, bukan nangis biasa-biasa, nangis macam nangis. Kenapa Abu Bakar menangis, orang lain tak menangis? Maknanya agama dengan Abu Bakar tu sebati lah. Kebetulan pula dia sahabat, kebetulan pula dia tu tua, tolak banyak perkara lah. Nak ceritanya. Jadi mana sebanyak mana dia berjuang kepada agama, banyak tu kepahaman yang telah bagi pada kita. Jadi mana mungkin lah pada ni tuan-tuan, kalau mari fitnah Dajjal, macam mana tuan-tuan nak pertahankan anak isteri kita ni supaya tetap dia nak mari kuliah, bukan dia tak mari, jadi banyak urusan. Kita tak boleh mari ni, macam mana kita nak jaga? Inilah kita ambil mutiara-mutiara daripada kuliah ni, balik sampai baru dia akan jadi khairukum man ta'allama ilman wa 'allamahu. Sebaik-baik umat aku yang aku suka selain pada baca Quran tu, belajar ilmu dan mengajarkan. Jadi orang yang paling bawah pada kita ni isteri dan anak kita lah, cucu kita. Lagu mana kita nak tegur dia, balik jari-jari, duduk Kuala Lumpur tak akan tudung, balik Kelantan berlakon pakai tudung. Banyak pada anak kita, cucu cicit kita. Tapi kita tak boleh nak tegur, apa tak boleh tegur. Maka di sinilah tuan-tuan punya peranan bila mari dengar kuliah mana sekalipun, memula daripada ni era mula tok guru kita lagi dia buat tu medan ilmu tu. Apabila tuan-tuan nak guna, sebab itulah tuan-tuan bertimpuh di sejadah bersama dengan saya ni. Kita minta apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Belum minta sama benda tu. Selain pada Tok Imam baca minta mati dalam keadaan husnul khatimah, masuk jannatul firdaus, dielakkan daripada hisab. Jadi tuan-tuan ada peranan. Jadi semua ada peranan dia masing-masing selain kita. Jadi mana nak ceritanya, apa matlamat kita? Mesti ada matlamat. Jadi matlamat kita ialah bila kita tahu, kita utuh, kita kuat, kita boleh tahu kat bini anak kita ni setara mana pun bergoyah. Inilah Nabi yang terakhir yang Allah Ta'ala beri pada kita. Syukur tanda apa? Kerana kita akan dibangkitkan dulu. Tapi macam mana fizikal dia, macam mana perjuangan dia, macam mana kisah dia, inilah kita mari tadabbur, kita mari teloah dia panggil. Ada dua kan kitab sirah sini kan, sirah Nisa tak? Satu lagi sirah fiqh sirah kan, di sini di masjid ni, betul? Jadi nak ceritanya tuan-tuan, buat apa Allah Ta'ala mari dikit-dikit, sikit-sikit kepada Nabi Muhammad supaya menguatkan Nabi Muhammad. Setelah itu apa peranan Nabi Muhammad? Sampaikan kepada sahabat. Sebab tu ketika Abu Bakar menangis dengar lagi, fasa'ala Umar ma Abu Bakar, limadha tabki ya Abu Bakar, kenapa menangis? Disebutlah apabila telah sempurnanya agama, maka Nabi akan tak ada dah dengan kita, barulah orang lain menangis. Nanti kita dengan tuan-tuan, agama ni kita kena perjuangkan, kita kena cari, kita kena cakna. Kalau tak. Macam contoh kita dengan perempuan lebih kuat.
Kita dia mengandung lagi, beranak lagi, lepas tu nak kena pakai tudung lagi, nak kena tutup aurat dia lagi. Tapi walaupun 22 tahun paling dekat lah dengan kita ni, mentadbir negeri ni dengan semampunya dia, tapi masih lagi ada apa yang suka pakai baju ikut tubuh. Padahal kita kena ayat dah, tak boleh tabarus gini-gini. Sebelum tu gak selok sini berau, selok sini berau. Siapa waris-waris kita, sepupu-sepupu kita? Buat apa kita tak ada kekuatan? Sebab tu tuan-tuan, kekuatan ini apabila Allah Ta'ala bagi pada kita untuk kita sampaikan melalui hikmah. Ni kita nak belajar ni. Jadi apabila Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Jibril AS, mana mak Abi Qari, aku tak boleh baca, aku nak baca gapo? Maka supaya 3 kali barulah Jibril kata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Allah. Nanti kita akan sampailah. Ini sebagai untuk menyemarakkan lagi lah. Jadi pada malam ini kita nak cerita sambungan dia adalah nasab keturunan Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan kena tahu ni. Ni yang bukan, kalau hamba nama tekan ni, tuan-tuan kena ambil maklumat lah. Keturunan Nabi ni dalam kitab ini, penulis ini meletakkan kepada 3 peringkat nasab dia. Nasab dia apa dia? Keturunan lah, titih dia. Mana titih yang pertama, Muhammad siapa dia? Nabi Muhammad lah, bin Abdullah bin Abdul Muttalib, atau nama sebenarnya Syaibah. Abdul Muttalib ni ada 10 orang anak. Jadi dia ada ambil lah seorang nama anak dia letak. Jadi Abdul Muttalib, nama sebenar dia ialah Syaibah. Setelah tu bin Hashim, setelah tu bin Amru, setelah itu bin Abdul Manaf, sampailah Qusay, sampailah Kilab, sampailah Mughrah, sampailah kepada Adnan. Setakat tu. Mana banyaklah sampai tu. Jadi daripada Adnan pula silsilah dia sampailah kepada Nabi Ismail bin Ibrahim. Itu silsilah yang kedua. Mana mula pada Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf, Hashim, sampai Adnan. Lepas tu daripada Adnan sampai ke Nabi Ismail bin Ibrahim. Nah, daripada Ibrahim sampai mana? Ibrahim silsilah dia ta'rif, nama dia Azar, Sarru, Sughra, Ta'aruf, Umpah, Sam, Nuh, Lamik, Mutasyik, dan akhirnya Idris. Lepas tu Qasyan, Anusha, Sid, Nabi Sid. Lepas tu bin Adam alaihissalam. Ketika Adam alaihissalam melahirkan dulu anak, dia ada anak spasial. Masa tu tak ada lagi manusia atas muka bumi ni kan. Adanya Adam, adanya Hawa, maka boleh beranak kembar. Jadi Allah Ta'ala mensyariatkan nak boleh jadi nikah ni, maka silang hak kembar ni menikah hak kembar ni. Hak kembar ni tak boleh menikahkan sama kembar dia. Dia berlaku silang. Sehinggalah berlakunya pertumpahan darah yang pertama antara Khabil dan Kabil, disebabkan pasangan oleh Kabil ni tak comel. Jadi ini sirah ni. Dan bila nak ceritanya, kenapa Nabi Muhammad SAW tidak datang daripada Siti Sarah yang melahirkan Ishaq? Kenapa mari daripada Siti Hajar yang melahirkan Ismail dan akhirnya berjumpa Muhammad SAW? Kalau tuan saya jadi kes kan, Allah Ta'ala buat daripada Bani Israel lah. Buat apa? Buat daripada Bani Hashim. Sebab tu tuan-tuan, nak menunjukkan bahawasanya Allah SWT atau dia nak buatkan apa, kita ni mengikut apa yang telah ditentukan Allah Ta'ala. Jadi maknanya inti pati yang benar ayatnya, bagaimana persediaan kita apabila Allah Ta'ala panggil kita balik. Boleh kita kata, nama cucu amal lagi tak ada, apa mau panggil aku masa ni, tak boleh. Jadi maknanya tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah,
bagaimanakah persediaan kita melalui kita tadabbur kitab Nabi Muhammad SAW ini, sirahnya ini, supaya ada menangkatkan lagi dan strategi-strategi yang kita akan buat supaya besok bila sampai masa kita bersedia, sedia tak sedia pun kita boleh menghadapi dengan bagaimana Allah Ta'ala memanggil kita, bagaimana kita nak hidup dalam keadaan bila Allah Ta'ala panggil tu, panggil dalam keadaan kita paksa reda lah. Tapi yang rusaknya Allah Ta'ala reda tak kita. Allah Ta'ala kata radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadan nabiyyan wa rasula. Ya Allah, aku reda dengan agama gini-gini. Yang kita nak tanya, mu reda tak kat aku wahai Allah? Lepas tu bila kita baca wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin wa ma ana minal muslimin, kita baca tu. Jadi kita kena, jadi maknanya tuan-tuan, kalau lah sampai setara ni umur kita tidak ada perubahan, kalau bahasa Inggeris panggil something wrong somewhere, ada silap tu mana tu. Sampai setahun ni dah tidak ada lagi kita memikirkan untuk kita nak balik ni, sama ada sedekah ke kita nak bawa balik, sama ada kita selawat ke kita nak bawa balik, sama ada kita infak bina masjid ke, sama ada haji kita pergi kemarin ke, umrah kita pergi ke, mana sah boleh jadi jaminan, boleh jadi hujah kepada kita bila Allah Ta'ala kata gini-gini, kata aku, bila Allah Ta'ala kata masuklah, aku boleh masuk. Jadi bila Allah Ta'ala terima, maka katalah haji contohnya, haji mabrur, maka kita masuklah ke syurga Allah Ta'ala melalui perbuatan haji kita. Macam tadi lepas main korek tu, mari buat apa kita kena sedekah tiap-tiap hari ni? Buat apa kita tak sedekah selonggok kita? Dalam banyak hari-hari kita melalui, tak tahu hak mana sah Allah Ta'ala terima sedekah kita. Baik kali hak sepasing, baik kali hak 100 ya, baik kali hak 5 ya. Sebab tu kita kena buat. Sama juga dengan Tok Bilal ni. Tak tanyalah mana-mana Tok Bilal pun, dia nak boleh nak mari pada ikhlas ni, dia akan mari riak dulu. Sebab apa? Sebab riak ni adalah satu penyakit. Apa buktinya? Apabila dia nak jadi setan, dia paling rapat ni dipanggil iblis lah. Iblis ni dia, oleh kerana dia minta dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala beri. Tapi di saat akhir nanti Allah Ta'ala tanya, ya malaikah, siapa lagi yang hidup? Iblis pun mati dah, keturunan dia setan semua mati dah, jin kita pun mati dah. Dia kata tinggal Nabi yang siap sangka kala dengan Jibril. Lepas tu Allah Ta'ala perintah lagi, matilah Jibril, matilah ni. Lepas tu Allah tanya, siapa lagi tinggal? Aku denganmu je. Aku malaikatmu yang tidak akan mati selama-lamanya hidup. Maka aku perintahkan wahai malaikat maut, cabut nyawa. Itulah maknanya ketika tu pun dia cabut nyawa dia, maka menjeritlah malaikat maut. Dan sekiranya itu kalau kita ada coh ni gendek dengar ketika sakaratul maut, jadi semua akan merasai. Waktu tuan-tuan, kita cakna lah isu ni, kita prepare lah isu ni. Kalau sebab pedah tu kita buat, kita dapat, tak apa. Sebab bini kita tak semaya, sebab keturunan kita tak tutup aurat, boleh pedah pada kita, tak silah. Jadi keturunan yang seterusnya menceritakan tadi peringkat yang ketiga daripada Nabi Ibrahim AS ni sampailah ke Nabi Adam AS. Sehingga kan bagaimana hebatnya keluarga Nabi ini. Keluarga Nabi ini dikenali dengan keluarga Hashimi. Kalau dia panggil kaum Quraisy, bangsa Hashim, bangsa Quraisy. Bila dia panggil keluarga Hashimi dengan gelaran Hashim. Apa yang hebatnya ni? Kerana ketika jemaah-jemaah haji datang ke Mekah untuk urusan haji, maka keluarga keturunan Bani Hashim ni lah yang buat makanan. Macam ada sahabat kita ni, tak nak cerita nama dia lah,
Tapi ketika tabung haji buat kursus perdana, dialah orang tengah orang supply. Jadi sebab apa? Siqah. Apa maksud siqah? Cahayanya tabung haji kepada hamba Allah tu, sehingga dia menguruskan beberapa tahun untuk catering kursus perdana haji. Sebagai contohlah, macam ni siqahnya kepada kaum kerabat, iaitu keluarga Hashim, sehingga kan daripada Abdul Muttalib tok dia sebelum tu sampailah kepada Abdul Muttalib, sampailah kepada Abdullah dan anak-anak dia, menguruskan. Dan sehingga ketika itu mari seorang yang pandai buat syair ni, dia kata amru yang memecahkan roti dan untuk kaumnya, wa qaumun fi hadzal Makkah, datang ketandusan kebuluran, maka merintis perjalanan untuk kaumnya, perjalanan musim sejuk dan musim panas, sehingga tercipta 4 rangkap apa dipanggil syair dalam bahasa Arab ni, terjemahkan. Jadi sehinggalah sampai ke terusnya, dan akhirnya bila meninggallah tok dia Abu Talib ni, dibawa ke bawah dan ke bawah, sehingga kan akhirnya apabila sampai ke satu tahap, apabila keluarga ini adalah keluarga daripada Nabi Ismail kan, Nabi Ismail yang menghentakkan kakinya dalam kelaparan, akhirnya terpancutlah air, maka dia kepung, keluarlah air Zam-Zam. Tak? Kita cerita dah minggu sebelum ni. Maka keturunanlah dia jaga air Zam-Zam ni, sebab titih dia mari daripada Ismail bin Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan dalam keadaan itu juga, maka setelah berlaku ringkas peristiwa yang pertamanya, Abdul Muttalib bermimpi supaya menggali Zam-Zam dan diterangkan tempat kedudukan telaga tersebut. Lalu dia menggali dan mendapati terdapatnya barang tanaman daripada kabilah Jurhum. Siapa dia kabilah Jurhum? Ketika Siti Hajar meneroka lembah tu kerana tok laki dia Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam meninggalkan dia di Arabah, di tengah kering kontang ni, dinamakan lembah wadi ni. Maka ketika daripada semenanjung tanah Arab nak pergi ke Eropah, dia akan singgah di mana tempatnya Siti Hajar berteduh. Sebab apa? Di situ adanya ma' Zam-Zam. Dia kata, boleh tak kami tupai teduh sebentar sebelum nak meneruskan perjalanan? Faddal ya sayyidi. Lepas tu cukup 2-3 hari, jalanlah buat dia. Ala klik lagu tu. Jadi bila dia kata selesa duduk sini, dia pun tanya Siti Hajar. Jadi siapa dia Atuk Mulu? Siti Hajar lah pada ketika itu. Tanya Siti Hajar, lagu mana ni kalau kami nak duduk sini? Fotol. Maka mereka buatlah rumah. Akhirnya menjadilah suatu perkampungan. Dan bila dia angkat pengiktirafan itu, jadilah bandar dinamakan Makkatul Mukarramah. Maka setelah itu, bila sampailah pada keturunan Nabi Muhammad ni, iaitu pada atuk dia ni, supaya dia dapat, maka ketika dia menggali lagi dalam pada telaga Zam-Zam ni, jumpalah terkarung daripada kabilah Jurhum. Jurhum daripada mana? Toknya dia. Mana banyak harta ketika itu. Dan kerana apa? Kabilah ketika itu melarikan diri daripada Mekah. Jadi kalau tuan-tuan, maknanya mudah ceritanya, ni Kaabah. Ada. Ni Kaabah. Kaabah ni sudut kita panggil ni Kaabah, ni Multazam, ni Hajaratul Aswad. Ini dia panggil situ dia panggil Hijr Ismail. Ada. Situ dia panggil Rukun Yamani, Rukun Syam, Rukun Iraki. Maka nak tengok mana mudahnya, mananya Safa dengan Marwah. Bila kita pergi Safa, kita akan kita tengok ni, kita akan nampak penjuru Hajar Aswad. Ni Kaabah ni, dia akan bagi selempang ni. Jadi daripada Safa ni, bila kita mula niat nak tawaf tu, nak sa'i tu, maka kita akan nampak Hajar Aswad dekat. Pada zaman Ambo sempat lah pada zaman tu, Bukit Safa dengan Bukit Marwah sama ya.
Masa tu tika tu boleh naik. Tahun 91 boleh naik lagi. Dia ngakhir sekali 98 rasanya. Kata ambo takkit balik dengan Haji Ayub pun, Haji Ayub kata betul tak. 98 tu tak ada dah. Kalau tika dulu kan Nabi Nuh Izam dia kat turun dekat belakang tempat wanita tu, dia ada satu tempat turun untuk orang jatuh, tempat turun itu. Boleh lah nak mandi lepas habis tawaf tu kan, ambil Izam masa zaman tu. Ambo pula pernah tahun 91 tu pergi tubik luar beli jarkin, beli botol air tu berapa riyal, 2 riyal 3 riyal 10 liter. Pergi dekat tempat uduk tu masa tu air Zam-Zam. Ambil lah buat geli. Mudah-mudah gitu ya. Jaman-jaman tu. Bila lepas pada 98 tu tak boleh dah. Dia catur dah air Zam-Zam ni. Nak ceritanya bila teknologi sudah menguasai, akhirnya dia nampak duit dah, nampak gua ni dah. Padahal ma'u Zam-Zam waqafun lillah, untuk orang Islam, untuk orang mukmin, untuk orang seluruh dunia yang beragama Islam. Ni hak kita sebenarnya. Bagaimana Allah Ta'ala beri mandat, beri kepada tanggungjawab pada keturunan ni supaya jaga air Zam-Zam. Sambil bila jaga tu, maka lihat banyaklah dilihat barang-barang yang di antaranya pedang, perisai, 2 kain pemidang, dan dia melihat juga bagaimana kain pemidang Kaabah kebetulan dileburkan menjadi pintu Kaabah. Jadi daripada hasil harta karun tu, Abu Talib pakak dengan kelompok Quraisy ni, kabilah-kabilah yang ada ni, dia leburkan, maka jadilah multazam tu. Sebab tu kalau tuan-tuan kalau pergi ngambol lah, kita akan bawa ke museum di mana berlakunya perubahan daripada semasa ke semasa. Kalau dulu kita nak masuk, kita panggil Babus Salam, dia boleh gerak ya Babus Salam tu. Tapi lama-lama sekali Babus Salam tu letak di bawah dan susuk dah. Dulu kan masuk mesti masuk pintu Babus Salam, keluar mana-mana tak apa dah. Dan ni orang tak ihtimal dah. Lepas tu pula dulu orang fokus pada Hajar Aswad. Pandai apa-apa ni dia buat pula kat sini. Orang tak tahu cerita keutamaan Hajar Aswad, dia pergi elak mendekat Rukun Yamani, pakak situ. Jadi nak ceritanya tuan-tuan, kau lama. Masa hamba cek tu tahun 91 tu, kalau kita pergi makam Nabi Muhammad SAW ni, penuh dengan ukiran. Padahal dengan perak ke dengan mah, tapi macam mah lah. Dan ni dia flat. Maknanya flat ni dia hilangkan, kalau boleh nak hilangkan bukti-bukti. Di situ Nabi Muhammad. Dan pernah bila selama pengalaman hamba jadi pemimpin ibadah haji daripada hamba student lagi sampai hamba berkecimpung masuk askar pun jadi mutawif juga. Pasal berkali-kali masa budak dulu pun dah biasa kena maki . Walaupun kita ada pangkat dalam tentera pun, kita tak ambil pusing. Orang jemaah Malaysia ni boleh tahan kat maki. Dia tak kira dah. Dia kira pasal kita pakai baju tamat haji, dia maki ikut nak dia. Bila dia tahu kita pegawai tentera askar, boleh tahan jugalah. Dia minta maaf ke apa tu. Tapi lagu tu lah kita kata gini lah, ya, itulah dinamakan Haji Mabrur. 3 perkara kita kena jaga. Faman hajja rafasa wala fusuq wala jidal. 3 perkara ni kita kena jaga. Balik pada ceritanya, apabila orang Quraisy ini telah bersepakat barang-barang karun hak kita jumpa daripada kabilah Jurhum ini, maka dia buatnya multazam ni, pintu Kaabah tu. Dia nampak mah kilat tu kan, itu mah dengan pancung emas. Jadi nak ceritanya tuan-tuan, bagaimana pengiktirafan yang didapat, dan yang boleh buka pintu Kaabah tu adalah keturunan Nabi. Tapi yang menjaga tu, kalau tuan-tuan boleh tengok lah, ketika orang besar mari nak masuk dalam Kaabah dengan rambut keriting, bibir, tapi Allah Ta'ala muliakan dia. Dia yang boleh buka pintu Kaabah selain pada keturunan Nabi Muhammad. Raja pun tak boleh buka. Dia masuk pintu, kunci pintu, tak boleh buka. Itu keistimewaan penjaga pintu Kaabah ni, keturunan dia saja. Sama juga dengan Taman Ajwa. Bila Nabi makan tak habis tu kan. Jadi bila tuan-tuan pergi Masjid Awan, tuan-tuan pergi Masjid Awan, ni kita panggil Madinatul Munawwarah, pintu 6. Situ dia panggil Suku Tamar. Dekat situlah asalnya Bani Mah tu yang menyemai Tamar Rasulullah. Situlah asalnya.
ladang tu lain lah, tapi nak sisa asalnya situlah tempatnya bermulanya Taman Ajwa. Dan Taman Ajwa ni mesti di Madinah, sebab Taman Ajwa ni ada di Madinah. Lepas tu kalau orang kena nyakit, kena santau kau, kena apa kau, bisa makan. Ada hadis Nabi kan, siapa yang makan 7 biji Taman Ajwa, selawat, yakin dengan Allah Ta'ala, seharian tu dia takkan kena ngenak ngau kan. Tu Taman Ajwa tu. Taman Ajwa tu mestilah di Madinah, bukan Taman Ajwa di Mekah. Taman Ajwa daripada Madinah dibawa ke Mekah tak apa, tapi nak Taman Ajwa tu asalnya ditanamnya di Madinah. Allah. Dan seterusnya, bilalah sampai ke satu tahap, bila gereja ni digantikan selepas meninggalnya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ada 10 orang anak. Hamba cerita sikit. Abdul Muttalib ni anak pertama dia Haris, Zubair, Abu Talib, Abdullah. Dia anak bapa Nabi ni duduk tengah-tengah, antara nombor 4 atau nombor 5. Lepas tu Hamzah. Siapa Abu Hamzah? Hamzah yang mati syahid tu di peperangan Uhud. Lepas tu siapa dia? Abu Lahab. Abu Lahab adalah pak darah Nabi. Lepas tu Al-Ghaddah, Al-Miswar, Safar, dan yang terakhir Al-Abbas. Ni pak darah Nabi. Jadi ketika mereka ni membesar, Nabi disusukan oleh ibu susu. Pak darah dia pun terlibat juga. Siapa pak darah yang akan terlibat? Nanti kita akan jumpa minggu depan lah. Maknanya pak darah Nabi ni, di antaranya iaitulah Ibn Abbas dengan Hamzah pun terlibat penyusuan ni. Maknanya orang Arab ni, keistimewaan dia ialah apabila berlaku satu kelahiran, pakat mari orang puan nak bagi susu. Dia kira macam satu keistimewaan. Mana-mana hamba duk Mesir dulu ngaji di Al-Azhar pun lagu tu juga. Dia akan cari ibu susu. Ibu susu bukan kata, tapi banyak konsep ibu susu ni. Jadi maknanya apabila Halimatus Sa'diyah mendapat keistimewaan tu, akhirnya banyaklah benda hak dia dapat. Susu pun jadi banyak, binatang ternak jadi hidup, subur dan seumpamanya. Tapi nak ceritanya, budaya ni bukan zaman Nabi Muhammad saja. Di sebenarnya Arab kalau tengok ada kelahiran, pakatlah mari untuk jadi ibu susu. Dan orang Arab banyak kan gitu. Sebab tu tuan-tuan, pengalaman ambo lah dengan orang Arab ni. Ambo duduk Mesir 9 tahun. Pengalaman ambonya, orang Arab ni kalau ikut sebenarnya, jaga anak tak pandai, jaga suami ya. Kerja dia jaga suami. Sebab tu dia banyak ammah, dia banyak apa dia panggil, pembantu. Sebab dia tak pandai ngasuh anak ni, banding orang Melayu kita lah. Tapi nak ceritanya tuan-tuan, sebab tu dia bagi ibu susu, dia ada itu, ada ni. Kerja dia jaga tak laki dia. Dan bila zaman jahilah tu berlaku, orang Arab ni dia pandang isteri ni, dia buat isteri dia ni macam hamba saya. Time dia nak pakai, time waktu je dia pakai. Kalau dekat dia sepak teraja kereta je. Cerita tuan-tuan. Sebab tu hamba pernah pengalaman waktu hamba pergi ke Jordan. Bila seorang pelajar kita berkahwin dengan pelajar Jordan, masa tu di mana di Mafraq ke mana. Jadi bila orang lelaki mana tok lelaki dia ni, pelajar ni, sidar kain, basuh lampin, dia rasa pelik. Lepas pada tu pakat ramal kahwin dengan orang Melayu ya. Tapi nak ceritanya tuan-tuan, orang Arab ni melihat wanita ni adalah sebagai hiasan dan pemuan nafsu ya. Itu maknanya tuan-tuan, syukur lagi kita ni masih ada peri kemanusiaan, dan maknanya ada lagi orang Arab ni. Sebab tu dia bagi dia menikah biasa ya. Dan di Saudi pula, apabila perempuan dia berkahwin keluar daripada kerajaan Saudi, dia tak akan dapat dah keistimewaan tertentu. Habis. Sebab tu orang Arab kalau dia kahwin dengan orang biasa, macam kahwin dengan orang Kelantan ke orang Patani ke apa, anak dia akan dapat, tapi bini dia tu tabik sebab suami, tapi anak akan dapat kerajaan. Tapi kalau orang puan dia kahwin, habis keistimewaan yang dia akan dapat, habis. Biasiswa ke apa tak ada. Sebab tu orang Arab Saudi tak kahwin dengan orang luar. Kena cerita. Wallahu ta'ala alam, sekadar tu nak ceritanya. InsyaAllah minggu depan kita akan cerita bagaimana kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong cakna benda ni, kerana ini adalah tarikh kelahiran dia
sehinggalah beliau diangkat menjadi Nabi. Kalau silap kita ni, dan supaya tuan-tuan ingatlah sampai ke mati ni, cerita ni, tarikh dia, bila yang tepat, bila dan seumpamanya. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa 'ala sirat. Allahumma yassir lana umurana ma'ar rahati li qulubina wa abnanina was salamah wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika minar rihil ahmar wa dammil aswad wa da'il akbar. Allahumma inna na'udzubika minar rihil ahmar wa dammil aswad wa da'il akbar. Allahumma inna na'udzubika minar rihil ahmar wa dammil aswad wa da'il akbar. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.